multiple by 4. Okay. So, macam mana kita nak tunjukkan? Ini yang saya nak terangkan tu. So, viewed as a memory is viewed as a large single dimension array. Ini kita akan nampak, array kita akan nampak macam ni. Okay, memory kita akan nampak macam ni. Okay, so a memory address is an index into the memory array. So the byte address means that the index point to a byte of memory and that the unit of memory accessed by a load store is a byte. Okay, is a byte. Tapi disebabkan MIPS tu menggunakan 32 bit of word address, kita panggil. So 32 bit sama dengan satu word. So kita perlukan 4 slot ni. Okay, 4 slot ni to store the data. So byte are load or store unit, but most data item use larger word. Okay, use larger word. For MIPS, a word is 32 bits or 4 byte. So instead of kita menggunakan 8 bit of data, okay, for a statement, okay, for a statement. Jadi untuk satu statement tu bila dia simpan, dia terus simpan 4 slot ni. Dia terus gunakan 4 slot ni untuk sebagai satu unit, kita panggil. Okay, so for memory, for MIPS, a word is 32 bits ataupun 4 byte. So that's why memory tu nanti bila register tu dia akan refer menggunakan 4 byte, 4 byte, 4 byte. Macam tu. Okay, so the registers hold 32 bits of data. Ya, dari bawah ke atas, terbalik. Terbalik, bawah ke atas, terbalik. Sorry. Dalam buku jap. Lah, terbalik lah yang weh. Jap, betul. Inilah. Saya rasa saya tukar kot. Saya tukar style. Okay. So. Ya kan? Okay. Saya tukar. Okay. Betul. Tak. Ni betul. Yang ni betul. Yang ni betul. Okay. Address tu yang ni dia nak tunjukkan yang bit tu daripada kosong naik atas tu sebenarnya sama je. Kita just nak point lah kat daripada mana, sebab saya refer daripada buku lab modul. Kan daripada lab modul kan kita punya memory tu kan daripada bawah kosong kan. Yang pergi pin balik. Okay, boleh dah guna pen. Suffer. Okay. So, kalau dekat dalam lab modul, saya start dengan 00000 and then terus sambung dengan 40000x hex tu kan. Yang hex tu. So that's why kita orang refer balik pada nota yang sama supaya student tak confuse. So saya dah salah guna nota tadi. So yang ni, saya nak refer balik dekat dalam lab modul tu sekali. So dia point tu data tu daripada kosong naik. So biasanya satu sel akan simpan, ni saya panggil ni satu sel Satu sel memory dia akan simpan 8 bits of data ataupun kita kata 1 byte. Okay, but since we are using register yang dekat dalam MIPS, okay, disebabkan register dekat dalam MIPS tu menggunakan 32 bit of data, so dia akan ambil 4 byte terus sel tu. Okay, 4 bytes of cells, okay, 4 bytes of data untuk kita store dekat dalam satu register. Okay, asalnya memang ada. Okay, 8 bits ni memang ada.
Sentiasa ada. Okay, dia cuma akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay, buka kat next page tu. Okay, kita ada byte 0, byte 1, byte 2 and then byte 3 untuk simpan dalam satu word. Okay, untuk simpan dalam satu word. Okay, so memory kita akan start daripada bit 0 sampai bit 31, katakan macam tu. So dia akan terus ambil 4 byte terus untuk kita simpan dalam word. That's why bila memory organization ataupun kita kata bila kita nak refer address, bila awak nak refer address, awak tengok kat sini kan, disebabkan kita nak ambil, kita hold 32 bit of data, so dia akan jadi 4 byte. Okay, so 4 byte, so alamat dia kosong bawah ni sebab tak boleh nak, kita tak boleh nak point pada garisan. Okay, so kosong, kat sini akan jadi 4, sini akan jadi 8, sini akan jadi C. Lepas tu kat sini akan jadi 1, 0. Dan sambung lagi macam tu. So this is like word restriction, maksudnya processor ataupun application punya restriction. So tak boleh nak lukis cantik-cantik lah. So tapi kosong tu memang point dekat garisan ni. Macam tu. Part ni pun sama. Macam tu. Ni pun sama. C pun kat situ. Macam tu. Dia macam starter lah. Starting of the address. So kat situ. So kosong kita akan refer. Oh okay. Memory kosong refer kepada 32 bit of data. And then memory 4 maknanya dia akan refer dekat sini. Yang ni kat sini. Kat sini. Kalau saya buat memory 8, another word. Word kat sini. Macam tu. Okay. So, that's why saya kata tadi, dia kena kira 8. Kena darab 4. Okay. We have to increment by multiplying by 4. For each of the array. Okay. For each of the array. Okay. So, our processor ni ada 2 types ada 2 style kita macam tu lah. So memory organization can be in big endian byte order ataupun little endian byte order. Okay, little endian byte order. So kalau dia dalam bentuk big endian, if we call it as a big endian, maknanya susunan byte tu akan bermula daripada byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Maknanya the most significant bit start daripada byte 0. Macam tu. Okay, susunan dia macam ni. Bit 0, bit 31. Cara dia baca, bit 0 sampai bit 31, dia akan susun byte 3, byte 2, byte 1, byte 0. Macam tu. And then, the next word, byte 7, byte 6, byte 5, byte 4. So this is what we call as big endian memory. Kalau little endian adalah the same ataupun kita kata normal reading. Kita kata macam tu. So dia akan buat macam ni. Little endian, bit 0 sampai bit 31, kita start daripada kanan. Byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. And then byte 4, byte 5, byte 6, byte 7. Nampak kan beza? Okay, big endian, the least significant bit, kita kata macam ni ni least significant bit dengan most significant bit. So kalau least significant bit start dengan byte yang besar, byte 3, byte 2, byte 1, byte 0. Dia macam besar, kecil. Okay, the next one pun sama. 7, 6, 5, 4. Maksudnya besar, kecil. Okay, tapi kalau little endian, kita start dengan nombor kecil. Kecil, besar. So 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ada beza kan? So, ni beza ni. Tak sama. Ni tak sama. Sebab nanti akan ada perbezaan semasa awak store dekat dalam memory data. Okay, dekat dalam array tu nanti kan, cara baca tu akan nampak lain. Okay, terutamanya kalau nombor yang besar. Nombor yang sangat besar, so awak akan nampak perbezaannya tu nanti. Okay. Jadi, untuk kita tahu yang mana satu kita kena tahu prosesor kita apa. So speed memory storage depends on that of the underlying machine. Kita punya Intel, okay, kalau awak gunakan Intel 8086 ni prosesor, dia gunakan Little Endian. Okay, go back. Yang mana Little Endian? Yang belah kanan.
So little endian bermaksud yang belah kanan akan start dengan byte yang kecil sekali. So byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Ni. Allah. Sekejap, sorry. Saya nak tekan pen tadi. Okay, so I repeat again. Kalau kita little endian, bit yang paling kanan sekali akan start dengan byte yang paling kecil. Okay, so byte 0, byte 1, byte 2, byte 3 macam tu. Kita akan kecil, besar. Macam tu. So, yang menggunakan little endian adalah processor. Kalaulah kata awak gunakan Intel 8086 dan awak install SPIM, so SPIM akan sentiasa tunjukkan word daripada left to right. Okay, left to right, a mental adjustment has to be made for little endian memory as in Intel PC in our lab. So, meaning that biasa bila kita baca buku, we will start from the left to the right. Okay, for little endian, you have to read from the right to the left. From the right to the left. So it's basically the same masa bila awak buat baca ataupun awak buat operasi binary numbers, right? Awak buat 1101 macam tu. Selalunya awak baca paling kanan sekali. Okay, you will read from the right side because of yang right side tu yang paling kecil nombor dia daripada yang left side. So the process always start from the right lah. That's why sama juga kita selalu tengok macam little endian. Okay, so tak ada pula tunjuk. Okay, so masa bila yang ada processor menggunakan big endian? Big endian biasanya kalau awak gunakan Mac. Okay, awak gunakan Mac OS yang menggunakan PowerPC punya processor, yang tu dia akan menggunakan big endian. Okay, kalau Mac Mac processor yang menggunakan Intel, dia dah tak gunalah big endian. Okay, dia bukanlah semata-mata jenama je, tak. Dia tengok processor yang kita pakai. Okay, so apakah role registers versus dengan role memory? Okay, so what if more variables is needed than registers? Okay, so bila kita gunakan banyak sangat register dekat, banyak sangat variable dekat dalam C++ awak. So apa yang akan berlaku adalah compiler will try to keep most frequent use variable in the registers. Okay, so in the registers. Will try to keep most frequently used variable in the registers. Maksudnya only, macam contohnya kalau katakan, okay, awak buat coding kan, yang mana yang kita simpan sebelah kiri saja, the left side saja yang kita akan keep on using the same registers. Okay, we use the same registers. For example, kita gunakan ColySave ni. Kita gunakan S punya registers to represent on the left side punya variables lah. So bila kita gunakan tu, kita akan keep on gunakan yang tu. And then mana-mana register yang tak pakai, contohnya macam H dengan I, only use for one time only lah katakan contoh kan. For that type of variables, the one time only usage, kita akan keep on repeating using that. So for example, H tambah dengan I, lepas tu dah tak pakai. Kita dah ada variable-variable lain yang awak nak guna. X tambah dengan 1 ke, ataupun awak nak buat Y minus X. So which means that H dengan I tu dah tak guna sangat after that. So kita dah boleh pakai dah register tu tadi. So kita akan kita panggil recycle. Kita akan recycle balik register tu. Okay, so less common variable in memory is what we call as a spilling. So only spill to memory for less frequently used variables. Okay, so maknanya kalau kita kita tak gunakan ataupun kita kata variable yang tak banyak sangat digunakan, biasanya kita savekan dia dekat dalam memory. So for example, kalaulah katakan ini adalah one operation and then kita nak savekan dia. So awak simpan dia. Kita storekan dia dekat dalam memory. Supaya macam anything happen to that register bila kita tukar sahaja. So dalam memory tu kita akan save lah. Dia masih dekat ada dalam awak punya memory tu nanti. Okay.
So why not keep all variables in memory? Gitu kan. So kenapa kita tak simpan je semua variable macam kita buat dekat dalam C tu kat dalam memory. So bayangkan, okay, ini awak punya RAM. Ini awak punya memory, saya sebut memory tu RAM lah. Okay, ini adalah awak punya processor, awaknya CPU katanya tu. Okay, awak punya register dekat dalam CPU Awak punya register semua kat dalam CPU. So this is inside your CPU. Okay, so persoalan dia tadi kata, kalaulah kita tak cukup register, kenapa kita tak guna je memory yang tu kan? So awak bayangkan, ini adalah kita kata ini adalah lori kita kata macam tu. Okay, ini adalah lori. So how long does it take to load from lorry to the engine jet, katakan macam tu. How long does it take? Kita kata macam tu. Lama tak? So it takes time. Walaupun kita kata kita ada sistem bus kat sini. Kita tahu, okay, memory tu dia instead of dia slow sikit daripada CPU. Walaupun saya sebut dia slow. Okay, walaupun saya sebut dia slow, actually dia sangat slow pada pandangan CPU tu. Maksudnya macam tu. Jadi, dia tetap juga nak gunakan variable dekat dalam kita punya programming kita tu. Coding kita akan tetap juga gunakan registers. Okay, so that dia boleh feed on. Okay, dia boleh simpan semua data yang currently we want to run. Okay, and then feed it into the processor. So that's why kita kena ingat, registers ni is the fastest. Okay, among the storage punya level. Kalau kata macam ni, kita nak tahu kan. Okay, saya buat. Okay, kalau kata hierarchy untuk memory. Okay, kalau hierarchy untuk memory, paling atas ni adalah register. Okay, and then cache. And then RAM. Last sekali adalah hard disk ataupun kita kata, bolehlah hard disk lah. And then barulah yang lain. Kita kata external disk ataupun kita kata USB, bolehlah. Last sekali, paling slow sekali adalah tape panggil. Okay. So walaupun kata cache ni antara yang tercepat antara banding dengan registers lah, saya kata macam tu kan. But dia punya beza dia tu, kita kata macam langit dengan bumi lah. Dia sangat laju. Register tu sangat laju. Macam tu saya nak cakap. So, kita nak running the program tu, we want to keep up with the CPU itself. So, dia perlukan yang paling laju sekali. So, that's why kita tetap gunakan registers. Okay. So, registers are more faster than the memory. In our case, awak buat kurungan kat sini, dia memang sangat cepat daripada RAM. RAM tu sebenarnya slow. Walaupun awak kata, oh saya ada 32 gig RAM. No, it's still slower than the registers. Okay. So, registers ni more versatile. Okay, kalau dekat dalam MIPS, okay, arithmetic instruction tu boleh baca 2 registers, operate on them and then write 1 per instruction. And also, on the register itself, kita boleh buat data transfer. Kita boleh write and read. Okay, per instruction and with no operation. Okay, so although that walaupun kita gunakan operation macam ni, kita kata G sama dengan H tambah dengan A index 5, kita kata macam tu kan. So walaupun kita kata ini adalah slow, kita kata macam tu walaupun kita kata kita perlukan ni untuk 2 MIPS memory, 2 MIPS instruction. So for this C++ statement, you will need 2 MIPS instruction. So it is still faster. Okay, it is still faster because of MIPS ni dia capable of register dekat dalam MIPS ni, dia boleh capable of storing any data. Sama ada awak nak buat load word ke, awak nak buat add ke, multiply ke. So register ni dia lagi capable of lah, rather than kalau kita gunakan variable dekat dalam memory tu lah. Macam tu. So that's why kita banyak gunakan registers dekat dalam spin. Okay, so far all instructions so far only manipulate data. So we build a calculator of sorts
In order to build a computer, we need ability to make decision. So ingat So setakat ni kita just buat A tambah dengan B. Okay, kita gunakan command add. Kan? Okay. Kalau A tambah B, kita guna command add. Kalau untuk sub, A tolak B. And then kalau untuk multiply, kita guna command MULT, which is A darabnya B. Kemudian division, DIV, kita buat A divide by A divide by B. Okay, so setakat ni kita just buat operation calculator sahaja. Kan? Tapi awak kena ingat, C++ ada program lain sekali. Kita ada beberapa benda lain yang kita pakai. For example, we need ability to make decision. Okay, decision meaning that